Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada jemaah sekalian, kita hari ini dan tentang hadis kita tidak mungkin insyaAllah akan jadi ramai lagi. Untuk hari ini pihak PJK Masjid Surau An-Najah menjemput Al-Fadhil Ustaz Farid Masri. Beliau ini seorang panel yang menjadikan package umrah, dan beliau juga seorang YouTuber, memberi kata-kata ataupun ceramah dalam sosial media seperti YouTube. Boleh tengok dalam YouTube beliau Al-Khalifah TV, dan beliau juga ada buka kelas-kelas Al-Quran untuk mentadabbur dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Ustaz Masri untuk berkongsi sedikit ilmu beliau, insyaAllah. Ustaz terus ke? Okay. Innal hamdalillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul hari ini dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, bulan yang padanya terdapat nuzulul Quran, hari yang diturunkan Al-Quran pada pertama kalinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu mengandungi penjelasan dan penerangan yang membezakan yang hak dan yang batil, yang benar ataupun yang salah. Tuan-tuan dan puan azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam mengajarkan kepada Nabi Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang yang sangat dermawan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Ramadan dengan memperbanyakkan sedekah, dan juga ada hadis-hadis lain yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana, dalam lafaz yang lain, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan dalam lafaz yang lain, sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan baginya dosa-dosanya daripada apa yang dia telah lakukan sebelum ini. Tuan-tuan dan puan azakumullah, memandangkan saya tak diberikan tajuk secara khusus, jadi saya memilih untuk membawakan tajuk yang mungkin sedikit berat, iaitu berkenaan dengan proses hari kiamat. Kita mungkin pernah dengar dan kita mungkin biasa dengar tentang kejadian hari kiamat. Kita mungkin faham yang mana ianya adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala tak berikan ilmu kepada sesiapa pun, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tarikh dan waktunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia bertanya kepada engkau tentang bila nak datang hari kiamat yang kau cerita ni, wahai Muhammad.
Nabi SAW tidak diberi maklum, tidak diberikan ilmu tentang bila akan berlaku secara spesifik. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan membawakan pengisian berupa ancaman, peringatan untuk kita supaya tidak menjadi golongan yang rugi bahkan hina di hari kiamat. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala melantik para rasul yang juga disebutkan sebagai nabi. Nabi ini datang daripada perkataan naba'a, membawa berita penting, iaitu hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Ketahuilah kalian wahai sekalian manusia, sangat sukakan sesuatu yang segera, yakni dunia. Pendek. Wa tadharuna al-akhirah, sehingga kalian mengabaikan, meninggalkan, menafikan akhirat. Dalam sedar tak sedar, kita boleh kira dalam harian kita, dalam bulanan kita, berapa hari untuk dunia dan berapa waktu, detik pula yang kita isikan dengan akhirat. Dalam sehari kita ada 24 jam, 6 jam tidur, tinggallah lagi 18 jam, 12 jam kerja, 5 jam di rumah, mungkin main dengan anak-anak, mungkin makan, sehinggalah tak ada apa pun yang tinggal melainkan hanya 5 waktu sahaja untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh sangkakan yang kita cukup mulia untuk menerakakan orang lain. Kita merasakan kita cukup hebat dan agung untuk berasa bangga dan takabur di hadapan manusia lain. Tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, Nabi membawakan berita yang agung, yakni hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Naba, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim, tentang apa yang mereka selisihkan. Orang-orang kafir, musyrikin Makkah, mereka menyelisihi Nabi SAW, bahkan mereka berselisih sesama mereka. Kerana ada 3 golongan yang wujud apabila disebutkan tentang hari kiamat. Yang pertama, golongan yang langsung tidak mengimani kejadian dan kedatangan hari kiamat. Yang kedua, golongan yang dia itu okey, terima, namun merasakan kiamat itu jauh lagi. Dan ini juga kita boleh lihat, ramai di kalangan kita yang tahu hari kiamat itu datang, namun dia tidak bersegera untuk mengejar amalan supaya dia mulia pada hari kiamat, kerana dia merasakan hari kiamat itu jauh lagi. Dan yang menyebutkan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang maha tahu. Sehingga Allah menyebutkan, manusia tanya, ayyana yaumul qiyamah, bila nak datang hari kiamat kau tu? Kita sendiri pun kadang-kadang berseluruh, bergurau dengan kawan-kawan, kita tak sedar yang kita sedang menyebutkan hal yang sama. Kau nak tunggu kiamat ke? Kita sedang memperolok-olokkan dan meremehkan tentang ketibaan hari kiamat. Sedangkan kiamat akan datang tanpa ada sebarang persetujuan ataupun pengesahan daripada kita pun. Kita tak terlibat pun, dan Allah Subhanahu wa taala boleh datangkan tiba-tiba. Dan golongan yang ketiga, dia mengimani hari kiamat. Dia percaya bahawa hari kiamat akan datang sesegera mana yang Allah Subhanahu wa taala mahukan. Namun dia tidak mengejar amal, dia tidak bersedia untuk hari tersebut. Dan ini adalah 3 golongan yang mengkufuri hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah kebaikan itu dinilai hanya kepada seseorang itu menghadapkan dirinya kepada kiblat, sama ada masyriq ataupun maghrib, sama ada kepada barat ataupun timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman. Yang dia dikira sebagai baik di sisi Allah adalah orang yang birra man amana billah,
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bukan semata-mata percaya. Dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan apabila Allah Subhanahu wa taala katakan kau akan menjadi orang yang rugi, kau akan menjadi orang yang hina, begini. Kita tahu dan kita takut dengan ancaman itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menawarkan keampunan kepada kita, menawarkan keredaan kepada kita, dan kita akan berusaha untuk mendapatkannya, maka itulah dia iman. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan kita beriman, orang yang baik itu adalah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para nabi, beriman dengan kitab-kitab. Wa atal mala ala hubbih, dan dia itu sentiasa mengeluarkan hartanya daripada apa yang dia suka. Sebab tu ada hadis Nabi, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah waktu yang paling bagus untuk bersedekah? Nabi kata, ketika mana engkau sedang menyayangi apa yang engkau nak sedekahkan. Ketika engkau berkira-kira dengan duit, ketika kita sedang mengumpul duit, kerana ketika itu kita sedang menyayangi duit. Atal mala ala hubbih, dia keluarkan harta daripada apa yang dia suka. Bukannya makanan berbuka puasa yang berlebih-berlebih itu, yang tak habis tu, kumpul balik masuk baru bagi students, baru bagi dekat Pak Gad. Tidak, kita memberikan dari apa yang kita sayang, daripada apa yang kita suka. Ketika mana kita sedang mengumpul duit, ketika itulah sedekah kita menjadi afdal. Wa atal ma'ala ala hubbih dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab. Dia memberikan hartanya kepada orang-orang terdekat, ahli keluarganya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang meminta-minta, kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang dalam perjalanan musafir, dalam kenderaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah dia orang-orang yang baik. Dia bukan semata-mata salat, dia bukan semata-mata salat. Maka kita sebagai seorang yang mengatakan, mendakwa kita adalah orang yang beriman dengan hari kiamat, mahu selamatkan diri daripada keburukan dan kehinaan pada hari kiamat, kita kena berusaha untuk menambahkan amal kita. Dan ianya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbunal ajilah, kalian sentiasa suka dengan benda yang segera. Wa tadharunal akhirah, dan kalian tinggalkan hari akhirat. Dalam surah Al-A'la Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian manusia tu'thirun, sentiasa terpengaruh dengan dunia. Kerana dunia, kita invest hari ni, tahun depan kita dapat duit dah. Kita masuk duit dalam KWSP, kita masuk duit dalam ASB, setiap tahun kita dah dapat pulangan. Sedangkan akhirat, kita tolong orang tu, kita tak nampak pun duit tu ada refund kepada kita ke, return kepada kita ke, kita tak nampak. Allah simpan, mungkin Allah simpan ganjaran itu untuk dijadikan ganjaran yang besar kepada kita. Bahkan dalam puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ana ajzi bihi, semua amalan telah ditetapkan ganjaran, melainkan puasa. Kerana puasa ini adalah untuk aku, dan akulah yang akan menetapkan ganjaran khusus untuk dia. Ada special kiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Tapi siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Tak ada orang nampak pun. Puasa dia jadi macam mana, puasa banyak mana kita dapat, tak tahu. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian sentiasa terpengaruh, terkesan, sentiasa mengejar-ngejar dunia. Bal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itulah yang paling baik untuk dikejar dan ianya kekal. Tuan-tuan dan puan-puan a'azzakumullah, setiap daripada kita akan dimatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal yang ditetapkan kepada kalian, kepada manusia, kepada setiap makhluk, tidak akan diperlewatkan ataupun dipercepatkan walau sesaat pun. Dalam hadis, dan kalau tuan-tuan baca hadis Sunan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, wafat 676 Hijrah,
dalam susunannya Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40. Hadis yang awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal seseorang, menetapkan takdir seseorang, syaqiyun am sa'id, sama ada takdirnya itu akan menggembirakan dia ataupun menyedihkan dia. Namun adakah ianya buruk bagi kita? Manusia kerjanya adalah berusaha, bukan menentukan hasil. Tapi ada di kalangan kita yang cuba untuk membuat kerja Tuhan, mengambil tugas Tuhan untuk menentukan hasil, dan hanya beramal apabila hasil itu menyebelahi dia. Kalau dia beramal dengan satu amalan, kemudian dia menjadi kaya, maka dia insya-Allah akan kekal dengan amalan itu. Tapi ada orang yang dia beramal dengan satu amalan, tapi kemudian ni dunianya tidak memihak kepada dia, hasilnya tidak menggembirakan dia, dia berhenti daripada amalan. Ma'adallah, kita berlindung dengan Allah daripada perkara ini. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita syaqiyun am sa'id, sama ada rizalnya gembira untuk kita ataupun sedih buat kita. Tak penting pun bagi kita, kerana itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan. Yang penting adalah kita berusaha. Proses usaha itulah akan menjadi penilaian buat kita. Namun kita dah buat baik, kita dah kejar macam-macam, tiba-tiba result yang kita dapat tidak menguntungkan kita, tidak menggembirakan kita. Maka mulalah kita menjadi satu orang yang mengungkit-ungkit. Aku dah banyak tolong orang, aku dah banyak buat untuk engkau, aku dah banyak bantu engkau, ini yang kau bagi aku. Kan? Tuan-tuan dan puan azakumullah, setiap daripada kita akan dimatikan. Sama ada kita melalui hari kehancuran pada hari kiamat ataupun kita diselamatkan daripada hari itu. Macam mana pun setiap orang akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di atas muka bumi ini, yang ada dalam galaksi, Bima Sakti, dalam apa pun, semuanya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala, zat Allah semata-mata. Tidak ada yang lain yang akan kekal. Apabila semuanya telah mati, saya skip. Saya sebenarnya plan untuk masukkan tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil terlalu banyaklah, tanda-tanda besar, tapi proses kronologi tu dia akan jadi panjang. Saya tengok saya punya mukadimah panjang juga, maafkan saya. Jadi kita terpaksa skip kepada kita punya main topik, iaitu hari kiamat, ataupun lebih tepat sebagai hari akhirat. Sebenarnya kiamat itu adalah satu proses daripada hari kiamat, daripada hari akhirat. Hari akhirat ni yang panjang, yang disebutkan sebagai satu proses yang memakan masa 50,000 sanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun hari akhirat ni, tuan-tuan. Kita compare dengan kehidupan kita, yang kita kejar-kejar untuk kekal. Kita pakai sabun anti penuaan, kan? Kita nak supaya kita hidup ni biar kekal, jangan ada kedut. Naik satu uban kita dah risau, aku dah makin tua. Kita nak hidup kekal, hidup lama. Kita nak panjang mana? Kita katakan 100 tahun, kan? Kita ada contoh, kan? Pemimpin kita pun, pemimpin negara kita pun ada yang berusia. Dr. Mahathir dah sampai ke 100 tahun? Belum ke? 99? Ke dah 100? Tapi kita nak bagi tahu yang okeylah, logik dan boleh diterima. Namun tuan-tuan dan puan azakumullah, 100 tahun dibandingkan dengan 50,000 tahun berada di akhirat. 100 tahun dibandingkan dengan 50,000 tahun di akhirat. Agak-agak ketika kita berada di akhirat kelak, adakah kita boleh ingat hari-hari kita selama 100 tahun tu? Tuan-tuan duduk dekat Bangi 10 tahun, okey? Lalu dekat Bintulu, pergi dekat Bintulu, transit 3 jam. Apa yang tuan-tuan boleh ingat dengan Bintulu tu?
Boleh ingat tak airport Bintulu tu masuk kanan pergi toilet, kiri turun eskalator? Rasa-rasa boleh ingat tak? Takkan ingat. Manusia akan lupa dengan apa yang kita sekarang sibuk kejarkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dialognya, dan ini bukanlah satu cerita rekaan. Masa itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersumpah dengannya, wal asr, demi masa. Allah cipta dan Allah tahu. Allah ambil poin yang di depan, macam cerita Avengers kan, ambil poin yang di depan, bawakan kepada kita supaya kita nampak lebih awal. Ini yang berlaku nanti, dan memang akan berlaku. Apa yang berlaku ketika dibangkitkan, ditiupkan sangkakala? Dalam surah Abasa disebutkan bagaimana ditiupkan sangkakala, kemudian bangkitlah manusia, makhluk daripada tempat matinya mereka, tempat dikebumikan mereka. Tak kisah di mana pun, mereka akan dibangkitkan. Dan apabila dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan dengan bermacam-macam. Tuan-tuan boleh baca hadis, ada yang dibangkitkan dagingnya melekat pada tulangnya. Ini adalah bagi golongan orang yang suka meminta-minta. Dia ada duit, ada RM10. Tak ada duit lah man, kau bayarlah aku punya teh tarik tadi. Dia pau pula kawan dia. Dah lah dia yang ngajak kawan dia turun daripada office tadi minum sama-sama kan. Dia pau pula kawan dia. Ini golongan yang suka meminta-minta. Kemudian ada orang yang akan dibangkitkan, bahunya jatuh, sebelah bahunya jatuh. Ini siapa? Golongan orang yang poligami tapi tidak adil. Ada pula golongan di antara yang mereka yang mulia, mereka yang lehernya jinjang lebih tinggi. Dalam banyak-banyak orang yang berjalan, mereka ini dilihat lebih tinggi. Ini adalah muazzin, orang yang ketika hayatnya mereka melaungkan azan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur dan sahih, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Kerana itu walaupun kita nampak as simple as ambil tisu masukkan ke dalam tong sampah, kita melakukan ianya kerana Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau dia melakukan sesuatu itu kerana Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat ganjaran di sisi Allah. Dia akan memperoleh apa yang dia nak kan. Kita memandang siapa boleh azan kan? Sedap atau tak sedap bukan isu. Yang penting azan itu sampai didengar dan orang tahu dah masuk waktu dan orang ingat untuk salat. Allah Subhanahu wa taala muliakan muazzin. Apabila ditiupkan sangkakala, bangkitlah manusia daripada tulang belulang yang hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami berkuasa untuk menyusun, mengumpulkan semuanya mengikut jari-jarinya. Ini sains. Kan hari ini kita biologi pun kita ikut cap jari kan. Kalau bekerja dia akan chop 10 jari, kerja daripada luar negara kan. Allah Subhanahu wa taala dah sebutkan hal ini awal lagi. Nusawwiya bananah, kami susun jari jemarinya. Dari situ akan dapat susun semua akan dibangkitkan. Tuan-tuan dan puan azakumullah, ketika dibangkitkan, proses ini memakan masa 50,000 tahun. Sampailah engkau masuk syurga, engkau masuk neraka. Ketika ni manusia akan tanya-tanya. Mereka akan bertanya-tanya. Saya akan bertanya kepada abang, abang akan bertanya kepada saya. Kita akan mula membandingkan siapa lagi teruk, siapa lagi jahat ketika hidup dulu. Kerana pada hari itu adalah hari yang tidak ada sesiapa pun akan menjadi saksi bagi kita. Tak ada, tak perlu setuju atau tak, kita memang tahu kita salah. Sekarang pun cuma kita pretend depan bini kita, abang tak salah kan. Kita sebab kita lelaki, kalau ada perempuan ke? Perempuan selalu lagi banyak pretend. Dia buat-buat macam ayang tak salah kata. Sudah.
Tapi tuan-tuan dan puan-puan, a'azzakumullah, setuju atau tak, hari ini, saat ini, kita tetap tahu bila mana kita buat salah. Kita tetap tahu bila mana kita kurang. Setuju tak? Kita tahu kita yang sengaja lambat bagi sedekah. Kita ada duit 100, kita rasa macam tak bolehlah 100 ni nak kena simpan sebab ujung bulan ni nak bawa anak-anak makan. Kita tahu yang kita sengaja simpan. Daripada kita keluarkan sedekah, tolong kawan kita ataupun orang yang minta sedekah yang hanya mungkin RM1 sudahlah. Kita tahu tuan-tuan. Manusia akan bertanya-tanya sesama manusia. Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan, Allah reveal dah cerita ni awal-awal. Maka dia akan tanya kawan sebelah dia, awak dulu hidup berapa lama? Yang ini pula dia pun tanya, engkau dulu dekat atas muka bumi berapa lama? Maka mereka akan mula berteka-teka kerana mereka lupa. Ada banyak sebab. Kerana boleh jadi mereka berada di alam barzakh yang terlalu lama. What do we expect? Adakah kita rasa kita akan duduk dekat dalam alam barzakh satu malam? Kita mati hari ini, kita tak tahu bila kita akan dibangkitkan. Mungkin 1000 tahun kita dalam alam barzakh. Ma'adallah, kita berlindung dengan Allah. Kita mungkin hina daripada alam barzakh lagi. Bangkit-bangkit lupa bang. Lupa dah berapa hari kita duduk. Kita tahu kita banyak dosa, kita tahu kita banyak salah. Tapi salah kita tu mungkin kita terjemahkan sebagai salah yang dibuat dalam masa 2 hari. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ada di kalangan manusia yang menyebutkan, aku hidup sempat setengah hari. Dan ada yang jawab, auduhaha, aku sempat pagi tu je, tengah hari meninggal. Punya dia tak ingat yang dia dulu Allah dah kurniakan masa selama 70 tahun. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, This is not an easy surah tuan-tuan. Wal asr adalah surah yang besar. Demi masa, Allah bersumpah dengan sumpah yang besar. Ni yang bersumpah ni Allah. Cuba kalau kita Perdana Menteri bersumpah, besar ke tak besar benda tu? Ini Allah yang bersumpah. Kata Allah, wal asr innal insan, sesungguhnya semua manusia lafi khusr, menjadi rugi dengan masa. Dikurniakan masa, kehidupan 70 tahun, apa yang awak buat? Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengecualian, hanya yang tak rugi adalah orang-orang yang dengan masa itu alladzina amanu, beriman, wa amilus salihat, dan dia beramal saleh. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, bila sahaja kita ada peluang, ruang, jangan fikir panjang. Didiklah diri kita untuk menjadi orang yang sentiasa berlumba-lumba untuk beramal. Kita lihat generasi yang mulia yang datang sebelum kita, di kalangan sahabat, muhajirin dan ansar. Kita kadang-kadang tak boleh brain bila baca sirah. Kita lihat mereka seperti terburu-buru dalam menawarkan kebaikan untuk mereka buat untuk Nabi. Bila Nabi tanya siapa yang boleh buat, yang ini terus angkat tangan. Tak fikir dah tuan-tuan. Kerana yang mereka tahu, aku ada tangan, aku ada kaki, aku boleh buat. Sehingga ketika mana mereka tak boleh buat, mereka tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthur, wahai Rasulullah, telah berlalu pergi orang-orang yang kaya, yang ada duit. Mereka puasa seperti mana kami puasa, mereka salat seperti mana kami salat, tapi kami tak boleh nak bersedekah seperti mana mereka. Punyalah mereka jealous dengan sahabat yang ada kelebihan dan kemampuan dari sudut harta. Nabi kata, likulli takbiratin sadaqah, setiap takbir yang kalian lafazkan itu menjadi sedekah untuk kalian. Tasbih yang kalian lafazkan menjadi sedekah. Ini untuk orang yang tak ada kemampuan. Jangan kita pula bila orang datang, kita ada duit ni, orang datang minta sedekah, kita pun kata Allahu Akbar. Begitu tiba-tiba. Jangan. Itu untuk orang yang tak ada duit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, didik diri kita. Kita lalu masjid, tak ada apa-apa yang kita rushing, kita jalan kaki. Tadi saya nampak ada beberapa pelajar, mungkin pelajar lalu. Tuan-tuan,
kita tak ada benda nak kejar, masuk masjid, salat 2 rakaat. Kan? Kita tahu kita sengaja tak salat. Kita tahu kita sengaja lalu masjid buat pandang begitu je. Tuan-tuan dan puan azakumullah, kita kena tahu apabila kita dibangkitkan, kita akan menempuhi hari yang panjang. Nama dia macam satu je, yaum. Kita kena stop lah. Okey, baik. Kita bagi laluan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan azakumullah. Saya ada berbaki sikit lagi. Ketika mana semua manusia, makhluk dibangkitkan, kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang ditetapkan dan kita akan didrive by ways. Ada ways berupa suara. Semua orang akan menuju ke arah itu. Dan ketika menuju ke arah itu, ada bermacam-macam keresahan, ada bermacam-macam concern yang semua orang dah mula nampak dan dia tahu dah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Ada manusia yang wajahnya ceria, gembira, dia melihat ke arah Tuhannya. Sahabat pernah tanya, Nabi SAW pernah menceritakan tentang bagaimana manusia melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Satu hari Nabi SAW melihat bulan purnama Al-Badr. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, kalian akan melihat Allah seperti mana kalian melihat bulan itu. Yang ini nampak, semua orang nampak. Dan Nabi SAW sedang menyebutkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan semestinya mereka adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an, adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala redha, puas dengan iman mereka. Tentunya mereka dapat melihat Allah, dan kita berharap supaya kita juga mampu untuk melakukan sedemikian, mendapatkan nikmat sedemikian. Kerana ada satu lagi golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan,
wujuhu yawma izin basiratun tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Orang yang wajahnya pucat lesi, muram, sugul, hodoh, kotor, dia tutup, dia hempukkan muka dia dekat tanah. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka tahu yang mereka akan menghadapi satu hari yang akan menghancurkan mereka, menyusahkan mereka. Tuan-tuan, manusia akan berjalan menuju ke mahsyar, tempat berkumpulnya semua makhluk daripada golongan manusia, jin dan juga para malaikah. Ada golongan yang akan disediakan dengan tunggangan, akan disediakan dengan pakaian dan juga makanan, yang mana pada awal dibangkitkan semua manusia, dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berkhitan, tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, ghurlan, habis semua tak ada. Dan manusia yang mula-mula diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim AS. Kerana Ibrahim dibogilkan kerana agamanya dan dia dicampakkan ke dalam api, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan, wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Maka Ibrahim diberikan pakaian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pakaian. Orang yang beriman, mereka disediakan tunggangan, pakaian. Wallahu alam tunggangan berupa apa, tapi dia cukup dan dia selesa untuk menuju ke mahsyar yang jalannya mengambil masa ribuan tahun. Jalan saja. Manakala golongan kedua yang dia diberikan haiwan tunggangan, diberikan pakaian dan juga makanan, namun semuanya rosak. Haiwannya sakit, makanannya rosak, pakaiannya compang-camping, namun still boleh digunakan. Dan kita tak nak yang itu, kita nak yang first tadi. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang dibangkitkan dengan kehinaan dan berjalan dengan kehinaan, berjalan ribuan tahun. Tuan-tuan, kita akan merasai, maafkan saya, bukan kita, tapi manusia akan merasai kesakitan pada hari itu. Namun kesakitan itu tidak mematikan. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengazab dengan sebenar-benar azab. Tak ada lagi dah luka-luka terus mati, tidak. Sehinggalah sampai di tempat yang dikumpulkan di mahsyar, haiwan-haiwan akan dikisaskan. Ada kambing dulu masa dekat dunia, kambing tu tanduk kambing lain kan, dia akan kisas. Haiwan juga dikisaskan. Kemudian selesai proses kisas haiwan, maka mereka, haiwan-haiwan ini akan dijadikan sebagai tanah. Kemudian tinggallah manusia, jin dan juga para malaikah menantikan perintah Allah Subhanahu wa taala for the next. Apa nak jadi? Penuh dengan keresahan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Penuh dengan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang 50-50, yang rasa macam apa aku nak buat kali ini, hari ini apa aku nak buat, kerana dah menunggu terlalu lama, maka mereka pun datang bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sangat panjang, hadis ni panjang, tuan-tuan boleh cari, boleh baca. Mula-mula jumpa dengan Nabi Adam, minta dengan Nabi Adam syafaat supaya bantu kami, minta supaya Allah Subhanahu wa taala hisab kami dan selesaikan kami. Tak sanggup dah, kerana dengan panas teriknya, dengan penuhnya manusia, dengan terlalu padatnya, yang Allah Subhanahu wa taala tak sediakan. Allah Subhanahu wa taala tak sediakan sebarang kemudahan. Dan ketika di mahsyar inilah kita boleh bayangkan betapa haus dan laparnya kalau seseorang itu bertahan tanpa sebarang sumber minuman atau makanan. Ada satu
minuman yang mengenyangkan pada hari ini. Bukan Zam-Zam, tapi air telaga yang Nabi SAW menitiskan mata ketika menyebutkan tentangnya. Kata Nabi SAW, wa ana faratukum alal haud. Aku menantikan kalian di telaga aku. Nabi sebutkan bila? Ketika Nabi SAW mendekati kematian baginda. Nabi sedang sakit dan Nabi berkhutbah. Di antara khutbah-khutbah terakhir Nabi. Khutbah terakhir Nabi ni bukan satu. Ada banyak khutbah terakhir Nabi ketika di Arafah. Khutbah terakhir Nabi ketika di Madinah. Dan antara intinya adalah Nabi menyebutkan, tuan-tuan, hayati hadis ni. Nabi sangat berharap untuk bertemu dengan kita. Sehingga Nabi menyebutkan, Nabi tahu Nabi nak mati ni. Nabi kata, ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian dekat telaga aku. Tapi Nabi SAW sebutkan, thumma la unazzi'an wala unaza'anna minni wala unaza'anna aqwaman minni. Namun ada beberapa kaum, ada beberapa kumpulan yang ketika datang nak bertemu dengan Nabi di haud, di telaga Nabi pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak, dia ditolak daripada mendekati telaga itu. Siapa yang tolak? Malaikah. Nabi SAW menyebutkan, la'ughlabanna alaihim. Aku dilarang daripada memberikan minuman kepada mereka. Ini Nabi sebut, Nabi sedih ni tuan-tuan. Kalau kita yang sebagai penerima tak erti sedih, tak tahu. Nabi kata, aku nak bagi, aku tak boleh. Aku dilarang daripada memberikan minuman itu. Fa'aqulu ya Rabb. Aku sebutkan ketika hari itu, wahai Tuhanku, ashabi, ashabi. Ini adalah umatku, sahabat-sahabat aku, kawan-kawan aku, bersama dengan agamaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqul innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui tentang apa yang mereka cipta dan reka selepas engkau. Engkau ajar macam ni, lepas engkau wafat mereka ubah jadi begini. Engkau tak ajar lafaz ini, selepas engkau wafat mereka cipta lafaz ini. Dan mereka kata inilah dia selawat. Mereka kata inilah dia bacaan yang paling agung di sisi tarikat itu dan ini kita biasa dengar hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, kalau tak dapat air itu pada hari mahsyar kelak, air mana kita nak minum? Kita kata kita sayang dengan Nabi, kita kata kita cinta dengan Nabi, tapi pada hari itu kita tak dapat minum kerana kita telah pun ditangkap, kerana kita adalah orang yang mereka-reka ajaran Nabi. Yang Nabi ajar begini kita tinggalkan. Nabi kata, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, pergi bagi makanan kepada ahli keluarga arwah Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar yang gugur di medan perang. Pergi bagi makan kepada mereka, bantu mereka kerana keluarga dia sedang berurusan dengan urusan yang berat. Tapi kita bukan bagi makan, kita datang kita makan pula kat rumah dia. Kita sedang menentang ajaran Nabi SAW. Dan kita datang pada hari mahsyar nak minta air Nabi, nak klaim dengan Nabi, aku ikut engkau dulu wahai Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, kalau kita tak selamatkan diri kita sekarang daripada kehinaan pada hari tersebut, bila lagi kita nak buat? Wal asr, demi masa. Kemudian orang datang kepada Nabi Adam, minta Nabi Adam untuk tolong. Nabi Adam kata, aku ada dosa. Tuan-tuan lihat bagaimana berimannya dan hebatnya iman para Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam suratul Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam telah pun
memohon keampunan daripada Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Jelas ke tak jelas? Allah terima taubat Nabi Adam, betul? Tapi Adam tidak menjadikan keampunan itu sebagai tiket utama untuk dia bersenang-senang pada hari tersebut. Adam alaihi salatu wasalam tetap melihatnya sebagai satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam kata, aku sendiri ada urusan yang boleh saja Allah bangkitkan semula kesalahan ini menjadi satu dosa. Satu je dosa. Adam takut. Adam kata, aku tak boleh nak tolong korang. Maka manusia, mereka pergi berjumpa dengan Ibrahim. Begitu juga halnya dengan Musa. Tak boleh. Ibrahim kata, aku ada dosa kepada Allah. Sedangkan clearly Ibrahim menipu Namrus adalah kerana untuk menghancurkan berhala. Namrus datang panggil Ibrahim, tanya Ibrahim, siapa yang hancurkan berhala ni? Ibrahim kata, tak tahu, kena tanyalah yang paling besar tu, kot dia yang pukul semua yang kecil-kecil ni. Ibrahim menipu. Tapi menipu tu salah ke tidak? Untuk memberi hikmah, peringatan, untuk mengajar orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Tapi tetap Ibrahim tahu dia menipu dan dia berdosa. Bagi dia, dia berdosa. Jadi baginda Ibrahim AS sebutkan, boleh sahaja ianya dikira sebagai dosa, dan aku akan susah pada hari ini. Aku tak boleh tolong kalian. Nafsi, nafsi. Aku ada urusan aku, dan aku kena selesaikan urusan aku. Tanya pula kepada Nabi Musa, yang akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW. Dan Nabi memegang tiket syafa'atul uzma. Nabi memegang syafaat yang besar, yang ketika Nabi SAW sujud, kata Allah Subhanahu wa taala, tak ada ibadah pada hari ini wahai Muhammad. Kekasihku, tak ada ibadah pada hari ini. Apa yang kau nak? Nabi sujud lagi. Allah kata, tak ada ibadah hari ini. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Maka Nabi meminta daripada Allah syafaat. Nabi meminta daripada Allah, berikanlah aku syafaat untuk aku bantu hamba umatku. Tuan-tuan dan puan-puan a'azakumullah, daripada Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, sehinggalah kisah pada peristiwa mahsyar nanti, Nabi concern dengan kita, umat Nabi. Cuba cek, tak payah seumur hidup, cuba cek dalam sehari, apakah tindakan, perlakuan kita yang menunjukkan kepada kita concern dengan Nabi. Cek dalam sehari kita, duduk dan fikir, apa yang aku buat hari ini untuk menunjukkan betapa aku prihatin dan sayang kepada Nabi SAW. Adakah aku pergi buka video dakwah satu orang ustaz dan aku share kepada orang ramai supaya orang ramai diperingatkan tentang akhirat? Adakah aku tolong bantu mana-mana agama punya usaha? Adakah aku bersedekah ataupun menyumbang untuk disebarkan agama? Ada tak aku buat apa-apa untuk menunjukkan yang aku cinta Nabi hari ini? Belum lagi dikira seumur hidup. Kita tak ada senjata untuk diangkat, tak ada perisai untuk dijadikan pertahanan. Tapi kita ada sunnah yang sepatutnya menjadi amalan dan pautan. Kalau dari dulu kita salat 5 waktu, sampai sekarang kita salat 5 waktu, tak reti nak tambah langsung, tak reti nak ambil tahu langsung, ada lagi tak sunnah Nabi yang aku boleh buat? Kita boleh bayar tuition anak 500, 1000 sebulan untuk kelas bahasa Inggeris, untuk kelas Mandarin. Risau nanti anak dah besar, tak boleh nak buat bisnes, tak boleh nak belajar luar negara, tak reti English. Tapi kita tak pernah nak kisah pun anak kita pandai mengaji ke tidak. Tak pernah nak berani pun untuk bayar ustaz walaupun RM50 sebulan untuk fahamkan kita tentang apa yang kita sebut dalam tahiyat kita, dalam doa iftitah kita. Tak pernah nak faham pun, tak kisah.
Tak ada apa nak ditakutkan. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ketahuilah kalian sangat suka mengejar perkara yang segera. Kerana kita tak nampak pun. Kalau kita bayar ustaz mahal-mahal, ustaz tu bagi kita faham doa iftitah je pun. Apa ganjarannya bila faham doa iftitah? Tak nampak. Bisnes saham jadi naik ke? Tidak. Jadi tak payahlah bayar ustaz. Ustaz tu belum lagi nak kenakan cas 1,000. Ustaz tu baru try tanya dalam Facebook, okey tak kalau saya buka kelas Al-Quran, saya cas RM30 seorang. Baru minta pendapat, kena kecam. Cikgu buka iklan, siap promo. Daftar sekarang diskaun 100, bayar 1,000 je, 3 minggu kelas. Pagi tadi post, tengah hari dah full book. Saya nak daftar anak saya lah, dah full tuan. Kelas Mandarin. Kan? Tuan-tuan, sejauh mana kita concern untuk kita mulia pada hari kiamat? Baru selesai satu part mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk manusia dikumpulkan mengikut la yajma'an maafkan saya lupa matan ni. Wala yahsyaran. Mafhumnya adalah manusia akan dikumpulkan mengikut kumpulan-kumpulan. Ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama kaum itu. Siapa yang minat Siti Nurhaliza, dia akan kumpul dengan golongan peminat Siti Nurhaliza. Bangga sangat minat K-pop. Bangun pada hari kiamat, tengok keliling semua Korea. Ni kenapa ni aku kat tengah-tengah Korea ni? Pasal masa kat dunia dulu kau sibuk dengan Korea kau. Peminat-peminat anime yang suka kumpul patung-patung, dia akan dibangkitkan dengan golongan ini. Tuan-tuan, hidup ini bukan sia-sia. Jangan rasa macam Tuhan ciptakan kita, hidupkan kita di atas muka bumi ini sia-sia. Kita yang design. Kita nak dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan siapa? Sebab tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sebagai Amirul Mukminin pada zamannya, beliau sendiri merayu memohon kepada Aisyah bintu Abu Bakar untuk dimakamkan di sebelah Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Nabi. Siapa yang pergi Mekah tahu, yang pergi Madinah, adanya makam Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Umar. Beliau nak dibangkitkan bersama dengan Nabi. Kita, bukan kita lah yang dalam masjid ni selamat, Alhamdulillah. Ni cerita pasal Uganda Utara, pedalaman. Boleh jadi ada di kalangan mereka yang langsung tak concern pun nanti aku nak bangkit dengan siapa. Dia sibuk dengan dia punya konsert, dia sibuk dengan dia punya movie. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia mengikut kumpulan. Kemudian datanglah proses yang pertama, iaitu hisab. Akan bertebaran, akan bertebangan Alkitab, yakni satu lembaran yang panjang macam buku risit, macam risit shopping dekat GPO untuk memenangkan hati isteri lagi kan. Kita tak ada perempuan kan? Okey. Ada? Oh, saya tak nampak. Okey. Maafkan saya ibu-ibu, kakak-kakak, kita gurau, kita bincang. Okey. Shopping risit macam risit shopping tu, Alkitab lebih panjang daripada tu. Semuanya disebutkan. Sehingga apabila tangan manusia itu memegangnya, maka dia akan kata, ya wailata ma li hadzal kitab. Celakalah aku. Kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada satu pun benda kecil sampailah yang paling besar, semuanya dicatatkan. Dan tak perlu pun tunjuk, Mat, cuba kau tengok aku punya buku ni, Mat. Kau rasa aku buat tak semua ni? Tak perlu, tuan-tuan. Kita sendiri dapat dan kita sendiri memang sahkan. Ini memang apa yang aku buat. Kantoi habis. Tuan-tuan dan puan-puan, a'azzakumullah.
dapat dia buku tu, lembaran amalan, maka bermulalah proses hisab, di mana ada dua proses hisab. Hisab yang mudah, dikira-kira, okay, right, no, dan juga munaqasyah. Yang sebenarnya yang menakutkan ni adalah munaqasyah. Munaqasyah ni dahsyat tuan-tuan. Hisab menurut daripada right tick tadi, kita dah dapat dah. Oh alhamdulillah, banyak kebaikan aku. Setuju tak? Kalau kita kira-kira pun memang banyak kebaikan kita. Setuju tak? Oh, okey, nampak macam banyak dosa. Terlalu fokus kepada dosa. Tapi rupa-rupanya banyak kebaikan kita. Alhamdulillah. Hisab yang pertama. Sampai munaqasyah, persidangan, maka akan didatangkan itu yang Nabi SAW sebutkan. Tahu tak kalian siapa yang muflis? Sahabat kata muflis di sisi kami adalah manusia yang tidak mempunyai dinar wala dirham. Nabi kata tidak, mereka adalah umatku yang pada hari kiamat membawakan puasa zakat, puasa salat, pahala zakat, pahala salat, pahala puasa. Tapi dia qadhafa hadha wa syatama hadha. Dia adalah orang yang menyakiti di sini, menzalimi di sini, menganiaya orang di sini, mengumpat di sana, burukkan yang ini, mengaibkan yang itu. Maka akan datang proses persidangan. Ali dan Abu. Okey, Ali telah pun menzalimi Abu. So macam mana nak settle? Abu kata, nak settle macam mana? Saya nak kebaikan Ali tu. Maka akan diambil fayu'ta min hasanatih, diambil daripada kebaikan Ali tadi, diberikan kepada Abu. Yang tadi kita tengah alhamdulillah banyak kebaikan aku, habis tuan-tuan. Jangan main-main. Kita seronok cerita pasal orang, aibkan orang, burukkan orang, fitnah orang. Kita bawa pahala yang banyak, sedangkan dia bawa satu plastik je. Umpama sekadar menjaga hati isteri, membeli kuih di wadah berbuka puasa, begitu. Isteri lagi, kan? Tapi tuan-tuan, dia bawa plastik, sebungkus plastik karipap RM1. Itu je kebaikan yang dia ada. Jumpa bersidang dengan kita, dia bawa balik 3 luggage kebaikan yang kita sepatutnya bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kerana kita zalim dengan dia, hanya kerana kita aniaya dia, hanya kerana kita mengaibkan dia, memfitnah dia. Dan itulah proses yang menakutkan sebenarnya. Banyak kita buat, tapi kita zalim dengan orang. Akhirnya tak cukup dengan tu. Tadi kita bawa seplastik goreng pisang, keburukan. Tak cukup dengan tu. Apa yang kita ganti, kita bayar dengan kebaikan kita, tak cukup untuk menampung kezaliman kita kepada dia. Diambil fayu'ta min sayyi'atih, diambil daripada keburukannya, yang 3 luggage kejahatan dia, diberikan, dihempukkan ke atas tengkuk kita. Jadilah kita yang sepatutnya tadi orang yang beruntung, menjadi orang yang rugi. Hadis disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan a'azakumullah, kita kena stop, dan saya tak boleh drag, nanti Kang habis semua tak kerja masuk office nanti Kang. Itulah dia sedikit sebanyak tentang perjalanan hari kiamat yang keseluruhannya memakan masa 50,000 tahun. Nak dibandingkan dengan dunia yang kita kejar hanyalah 100 tahun. Kita sanggup untuk tak sedekah hanya kerana kita nak simpan duit untuk beli rumah. Salah ke beli rumah? Tak salah. Tapi yang salah adalah tak sedekah. Tak sedekah salah tuan-tuan. Set betul-betul. Tak sedekah salah. Tak tolong orang salah. Bila mana ada orang datang minta tolong kepada kita, ketahuilah Allah sedang mendatangkan peluang dan ruang untuk kita. Dia ambil duit kita, dia pergi main judi. Dia ambil duit kita, dia tipu kita. Itu cerita dia dengan Tuhan. Duit kita siapa punya? Tuhan. Siapa yang akan bagi? Tuhan. Takut apa?
Kalau kita anak orang kaya, anak Tan Sri, kita tak takut pun untuk berbelanja, tak takut pun kena tipu. Biasalah kena tipu. Sebab kita tahu bapak kita kaya. Sekarang ni kita hamba kepada Tuhan yang maha kaya. Apa yang kita takutkan? Dan kita pula tahu rezeki itu Tuhan yang bagi. Apa yang kita risaukan? Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada? Oh, saya memang suka datang sini. Walaupun setahun sekali datang. Memang tak pernah ada soalan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Saya mohon ampun dan maaf atas ketelanjuran dan atas kekasaran bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.